Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk topik baru iaitu bab 2. Okey, bab 2 tingkatan 4 iaitu asas nombor. Bab kata Hanan, topik ni lebih mudah pada bab 1 tu kan? Okey, tapi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan asas nombor. Mana markah hitam ni? Okey. Asas nombor maksudnya, dulu kamu belajar nombor yang kita gunakan biasa, kita panggil dia nombor asas 10. Apa maksud nombor asas 10? Nombor asas 10 maksudnya nombor tu ada, asas dia ada 10 nombor. Ada 10 nombor termasuk kosong. Sebab tu asas 10 dia start pada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma kita belajar lepas 9, 10. Tapi 10 sebenarnya tak ada tulis sini. Salah. 10 kena tulis kat sini. Sebab nombor starting dia kosong. Dia akan start sini 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Sini akan jadi 2, 0 dan seterusnya. Ini kita panggil dia nombor asas 10. Dan dalam SPM, kamu akan belajar nombor asas, macam-macam nombor. Tapi asas dia mesti kurang pada 10. Tak kisahlah asas apa benda. Contoh, saya ambil kat sini. Untuk asas apa? Paling kecil, asas 2. Dia tak ada asas 1. Asas 1 tak tolong cerita dia. Nombor, apakah nombor asas 1? Kosong, itu saja. Tak ada nombor lain tau. Dia seorang je sebab apa? Kalau nombor asas 1 maksudnya hanya ada satu nombor. Satu nombor siapa? Kosong, itu je. Betul, tetap pakai dia. Jadi asas paling kecil kita akan belajar adalah asas 2. Nama lain bagi dia adalah binary. Macam bahasa Melayu dia binary kan? Binary. Binary. Bahasa Melayu. Ya. Itu bahasa Inggeris. Ya. Teruk betul Melayu sekarang ni. Kenapa tak ambil Jawa je? Tak boleh? Tu boleh Y macam tu. Boleh binary. Kalau asas 2 maksudnya nombor kita hanya ada, asas dia ada 2 nombor iaitu 0, 1. Lepas tu dia start 1, 0, 1, 1. Nampak? Lepas tu dia start apa? 1, 0, 1. Dia tak ada 2. Dia tak ada 2. Dia start apa? Dia start terus 1, 0, 0. Lepas tu 1, 0, 1. Ni tambah ni. Lepas tu ni. Lepas tu 1, 1, 0. Lepas tu 1, 1, 1. Bila tambah lagi dia akan jadi apa? Dan dia akan start balik kan. Sini, 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 sini. Macam tu. Itu dia. Dan seterusnya. Itu untuk asas 2. Contoh 4 je contoh lah. Kalau kita ambil. Macam mana jadi kalau nombor tu asas 5. Contoh asas 5. Asas 5 maksudnya dia ada 5 nombor. Apakah nombor dia? 0, 1, 2, 3, 4. Lepas tu 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Lepas 1, 4, 2, 0. Sebab kenapa boleh 2? Sebab dia boleh nombor 2. Dia ada nombor 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Pergi sini. 3, 0. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Sini. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Lepas tu, dia tak ada 5. Dia terus pergi dekat 1, 0, 0. Boleh? Okay. Jadi semua nombor ada, dia akan guna benda yang sama. Okay. Sebab tu kalau kau tengok soalan pertama dalam praktis kita, kalau dalam konteks ni, kita panggil dia mula dengan 2.1a ni. Dia start dia. Dia kata apa soalan dia? Nombor 1. Tuliskan 3 nombor mewakili asas 2 hingga 9. Nombor 1. Tuliskan
3 nombor. 3 nombor mewakili asas 2 hingga 9. Senanglah ni. Dia problem apa awal je. Yang belakang sama semua. Nampak? Jadi dia kata tuliskan 3 nombor mewakili asas 2 hingga asas 9. Kalau kita nak pakai nombor pertama pun tak apa. Nombor pertama contoh kalau kita pakai untuk asas apa? Asas 2, betul tak? Asas 2 dia nak apa? 3 nombor. Jadi 0, 1, 1, 0. Okey, asas 3, 0, 1, 2. Dah cukup kan? Dan seterusnya habis semua sama. Sebab dia tak, soalan ni buku teks ni dia tak minta dah mewakili. Dia tuliskan 3 nombor mewakili. Kita bagi semua ni. Semua dah jadilah. Cuma kita tulis kecil kat sini lah. Ini asas 2 macam tu. Ini asas 3 0, 1, 2 ni sampai habis. Bila kita tengok soalan, sebenarnya soalan dia tak jelaskan dengan betul. Kan? Kalau dia minta macam ni, best lah. Tuliskan 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. Dah, ni habis cerita dia. Ni asas 3, 3, 3, asas 4, 4, asas 4, asas 5, asas 6, asas 7, asas 8, asas 9. Sebab dia soalan dia kata tuliskan 3 nombor. Dua asal 8 boleh? Boleh asalkan nombor tu nombor asal 8 lah. Nampak banyak orang boleh. Gantilah. Tapi soalan ni dia tak bagi tahu pun. Dia kata tuliskan 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. Nombor mula je. Lain pun sama. Maksudnya soalan ni dia kena ubah sikit lah. Dia tak boleh bagi macam ni. Senang sangat. Okay? Kamu jangan buat macam ni lah. Saya bagi tahu sebab soalan dia, cara dia tanya soalan tu macam tu. Kamu homework dah buat soalan ni? Kamu buat nombor apa? Nombor lain-lain lah. Kamu buat macam ni mesti kena marah dengan cikgu kan? Apa buat macam ni? Tapi betul tak? Jawab soalan kan? Kita menjawab soalan. Semua asas dia. Sebab dia nak hanya 3 nombor sahaja. Okay? Contoh seterusnya. Nombor 2 soalan. Bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Ini tak payahlah. Ini tak payah, kita tak payah buat. Teruskan. Saya akan pergi yang penting je. Okey. Kita masuk bahagian seterusnya. Soalan dia adalah soalan nombor 4. Nombor 4 cerita dia pasal nilai tempat. Ini penting. Nilai tempat ni penting. Okey. Nilai tempat dalam sekolah rendah, kamu belajar, ingat lagi nilai tempat? Apa nilai tempat? Sah. Puluh, betul? Apa itu? Ratus. Ribu. Ini sekolah rendah punya, betul tak? Asas nombor tak boleh panggil macam ni. Kalau panggil macam ni, jam. Sebab kita ada bermacam-macam asas. Sebab katakan kita ambil asas nombor 1 nombor asas 4. Nombor asas 4. Nombor asas 4. Saya ambil contoh. Nombor asas 4. Nombor asas 4 maksudnya nombor dia paling besar nombor apa? 3. Jadi kita boleh ambil lah berapa contoh saya ambil kat sini. 1, 3, 2, 1, 3. Asas 4 nombor. Ini adalah nombor asas 4. Nampak? Jadi asas dia punya nilai tempat yang mana? Nilai tempat dia, kita tengok kat sini, kita letak atas kepala dia 0, 1, 2, 3, 4. Nampak? Ni siapa punya tempat? 4 kuasa 4. Yang ini 4 kuasa 3. Ini 4 kuasa 2. Ini 4 kuasa 1. Ini 4 kuasa 0.
Okey. Yang ni kita panggil dia nilai tempat. Nilai tempat. Boleh faham? Okey. Kawan pada nilai tempat, satu lagi namanya nilai nilai pula. Nilai digit. Nilai digit, kita ambil nombor ni, nombor atas darab dengan nilai tempat. 1 darab dengan 4 kuasa 4. Jawapan dia adalah nilai digit. 3, ni dia akan jadi campur. Campur 3 darab dengan 4 kuasa 3 dan seterusnya lah. Okay. Seterusnya apa? Tak muat nak saya padam lagi. Nanti tulis balik. Lepas tu 2 darab dengan 4 kuasa 2 campur dengan 1 darab dengan 4 kuasa 1 campur dengan 3. Betul tak? Cukup tak nombor dia? Cepat. Kemis. 3 darab 4 kuasa 0. Ini kita panggil dia nilai digit. Okey. Campur semua nilai digit, dapatlah dia punya nilai bagi nombor tersebut. Campur semua ni, kita panggil dia nilai dalam asas 10. Kamu saling kejap. Lagi kita jawab soalan. Faham tak Alan? Macam tengok hantu ke? Okey tu? Oh, mamak je. Cakap bawa yang bunyi lah. Yang bunyi. Bunyi dah ada lampu. Tak boleh bagi saintifik. Saintifik. Okay, kamu hanya dibenarkan bawa kalkulator di Jahanam lah. Kalau kita di Jahanam, kita mamak je boleh pakai. Tapi sebenarnya zaman sekarang, kita galakkan pelajar menggunakan teknologi. Maksudnya pelajar kena tahu menggunakan kalkulator sebenarnya. Kan? Oh, okey. Subjek komputer. Subjek komputer tak boleh pakai kalkulator. Yang kalkulator tu adalah juga merupakan adalah komputer yang kecil. Dan belajar sains komputer tak dibenarkan menggunakan kalkulator. Dan belajar komputer, baik belajar komputer saya cakap rekod ni tau. Baik belajar komputer tak payah pakai komputer. Oh. Jadi sebenarnya tidak ada orang boleh menghalang kamu menggunakan kalkulator tu. Kalau dia rampas, kamu berhak melapor kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab telah melanggar SOP. Sebab cikgu tu merampas kalkulator tu tanpa pakai mask. Sebab masa tu kau form 1, belum wajib pakai mask. Peraturan, okey. Bagus. Maksudnya kamu menghormati peraturan. Okey. Boleh faham tak ni? Apa yang dimasukkan dengan nilai tempat dan nilai digit. Katakan soalan tu saya ubah sikit saja. Kat mana ubah dia? Kita tengok soalan nombor 4 ni. Nombor 4 ni senang je. Nombor 4 soalan dia. Dia kata tentukan nilai tempat. Okay. Tentukan
nilai tempat. Okey. Jadi yang pertama sekali saya ambil A, saya lompat-lompat lah. Banyak tau soalan dia. Kan? Jangan nangis kan. Saya tak betul step dia nangis nanti. Okey. 111 dia garis bawah satu ni dia letak 00102. Okey, tengok. Untuk soalan ni, dia minta nilai tempat yang bergaris. Nampak? Bila nilai tempat maksudnya apa? Atas kepala. Mula dengan apa? 0, 1, 2, 3, 4. Sampai yang tempat bergaris sudah. Kemudian kita turunkan. Kita hanya ambil 2 ni dengan kuasa 4. Ini jawapan yang kita panggil untuk nilai tempat. Jangan silap. Betul ya? Tak payah. Ini bukan. Ini nilai dalam asas 10. 1 ni aja nilai digit. Ini saja nilai tempat. Ada satu ni, satu benda ni semua ada kat situ. Kan? Okey. Kalau dia nak nilai tempat ni je kau bagi. Jangan bagi lebih. Tempat ada garis tu je bagi. Itu nilai tempat. Okey. Saya ambil yang lain pula. Kita ambil contoh soalan D. Saya lompat-lompat lah sebab benda ni senang. Kita lompat-lompat sikit. D 51140. 51140 asas 6. Dia garis dekat nombor 4. Okey. Dia nak apa? Nilai tempat. Jawapan kita apa nilai tempat? Kita hanya letak atas kepala dia saja, letak 0, 1. Atas kepala je. Jawapan kita terus apa? 6 kuasa 1. Itu kita panggil nilai tempat. Jangan kau pergi darab pula. 6 kuasa 1 berapa? Dia kena tulis macam tu je. Nampak? Nilai tempat. Nilai digit lain. Okey? Nilai tempat macam ni. So, kamu tengok soalan dalam buku teks kamu senang je. Okey? Okay, kita tengok H ya. Saya lompat terus H. Kamu try buat. Try buat H. 1776. Bukan. Salah. 7321. 7321 asas 8. Dia garis dekat nombor 7. Tu dapatkan nilai tempat. Nilai tempat. Dia selalu confuse ni. Yang ini yang selalu pelajar ramai yang confuse. Antara nilai tempat, nilai digit, nilai nombor. Nilai nombor dia. Baik, nilai nombor ni lah. Nilai dalam asas 10 juga dikenali sebagai nilai nombor tersebut. Boleh? Boleh jawapan kita buat sini. 0, 1, 2, 3. Jadi jawapan kita 8 kuasa 3. Itu kita panggil nilai tempat. Okey. Kita masuk nilai digit lah. Nombor 5. Tentukan nilai digit. Tentukan nilai digit. Biasanya bab 2 ni laju tau. Kau belajar kat sekolah. Memang laju. Dia pergi laju. Sampai exam sangkut. Soal exam kadang-kadang soalan dia boleh jadi pelik. Jadi kamu kalau yang dah habis pun, yang mana tertinggal, kalau kamu terlupa, kamu hanya perlu buat latihan yang belakang tu. Latihan apa? Sumatif kan? Last bab tu. Habiskan yang tu je. Habiskan yang tu kau faham lah, boleh buat. Latihan tu sangat penting. Dalam buku teks, latihan tu penting. Okey, kita tengok. Tentukan nilai digit. Contoh saya ambil C. 873. Asas 9 C. 873 asas 9 dia garis kat 3. Ni senang. Okey. Jawapan kita apa? Untuk nilai digit, kita kena ambil nilai digit ni, digit ni 3 darab dengan nilai tempat. Digit tu darab dengan nilai tempat. Yang tempat kita kosong je, maksudnya darab dengan 9 kuasa 0. 9 kuasa 0, potong je, tak payah buat. Sebab nilai dia 1. Dapat jawapan kita 3. Itu kita panggil nilai digit. Okey. Susah sikit lah. Senang sangat. Buku teks ni soalan. Nyampah lah senang ya. 16623. F.
1, 6, 6, 2, 3, asas 7. Dia garis 6 yang pertama. Cuba dapatkan nilai digit. 6 ni senang. Oh, dia ada. Nah, kamu pakai kontak saya. Kongsi tu. Boleh? Okey? Cepat jawapan kan? Dia tak atas kepala dia. 0, 1, 2, 3. Jadi jawapan kita digit ni 6 darab dengan 7 kuasa 3. Ambil kalkulator ni kena ambil kalkulator tekan lah sebab dia nilai digit. Berapa dapat? 2038. 58. Itulah kalau Fidah cakap kena 2 kali tanya. 58 okey. Itu maksud kita bagi nilai digit. Okey. Dapat tak? Ha? 6 darab 7 kuasa 3. Tekan kuasa je. Okey. Untuk kalkulator, kalkulator yang biasa, kamu kena tekan 6 darab 7 kuasa 3. Yang ni yang kita galakkan guna cara ni lah. Sebab dia senang. Okey. Ini untuk kegunaan kalkulator. Kalkulator canggih sikit, dia voice command. Kan? Please calculate 6 times 7 power by 3. Itu jawapan. Kan? Untuk orang buta. Orang tengok tak kalkulator buta macam ni? Dia ada bunyi tau. Dia ada bunyi. Tapi bunyi dia bukan macam saya kata voice command, tak ada. Cuma bila dia tekan nombor tu, dia ada bunyi. 1, 2, apa benda dia tekan bunyi. Itu je. Sebab saya pernah sekali jemputan bagi ceramah kan ke sekolah. Saya pun tak tahu. Okay, standby lah benda ceramah apa semua matematik tingkatan 3. Standby lah semua kan. Lalu kita pergi sekolah, saya naik dengan satu kawan saya bawa. Dia beritahu dia jemputan ceramah itu betul ada. Kalau ceramah Form 3 mat boleh. Dia pergi tapak tau. Sekolah buta. Terbenung saya situ. Macam mana aku nak ajar dia orang ni tak pernah belajar apa benda tentang braille tu. Kan? Tak boleh. Masa tu saya beritahu, saya tengok soalan dia besar. Soalan dia, kertas dia besar. 3 kali ganda kertas korang dan semua braille. Kan? Dia soalan sama macam mana pelajar normal dapat. Tak tahu mana, aku nampak titik je. Jangan tanya aku. Sama, cuma masa lebih sikit. Saya tak tahu. Sebab lepas saya pergi tu, saya ambil kertas dia, saya pun tengok kertas tu saja, saya nampak putih je semua. Kan, saya balik. Nak ajar macam mana dia tahu. Saya ingat sekolah biasa. Okey. Saya teruskan. Tapi memang saya respect lah. Saya buka belakang, ada satu soalan tu isi padu tau. Kan? Saya dapat tengoklah titik-titik tu, saya dapat titik-titik tu. Saya nampak bentuk macam cone tau dia. Kan? Mana budak tu boleh pegang, dia boleh rasa benda tu cone. Kemudian dari tu saya fikir macam mana dia nak selesaikan menggunakan algebra. Kan? Sebab tu saya respect. Dan dia orang setiap tahun ada pelajar dapat A+ MN. Dia belajar bahasa buta. Braille. Saya tak tahu. Saya tak tahu titik tu saya baca macam mana. Yang saya tahu, betul ada yang saya bagi tahu, saya perasan yang soalan gambar cone tu je.
Sebab yang tu tak payah bahasa. Saya tengok saya nampak kan. Nampak titik dia buat betul kan. Macam mana dia boleh pegang? Kamu tengok buta pun boleh dapat A+. Cengkau celik tak dapat, malu. Okey. Kita terus pergi nilai nombor. Okey, nilai nombor. Boleh faham ah? Adam dengan Akmal boleh, kalau tak boleh tanya. Terus pergi nilai nombor. Ini nilai digit macam ni je, senang. Payah lama-lama lah, kita sekejap-sekejap sentuh-sentuh je kat sini. Sebab soalan SPM kamu dia bahagian ni dia banyak tanya dalam soalan objektif. Kan? Lain. Kita tengok nombor 6 tentukan nilai nombor 6. Tentukan nilai nombor. Kita baca soalan A dia apa nombor A? Dalam asas 10. Okey, dalam asas 10. Dalam asas 10. Dalam asas 10. Apa soalan pertama? 23 asas 6. 23 asas 6. Okey. Kaedah yang kita gunakan sama macam tadi. Cuma kita panggil kaedah dia. Kita panggil kaedah cerakinkan. Skor rendah dulu belajar. Kaedah cerakinkan. Maksudnya macam tadi saya buatlah. Ni saya letak nilai tempat dia dulu 0 dan 1. Lepas tu saya pecah. 2 darab dengan 6 kuasa 1 campur dengan 3 darab dengan 6 kuasa 0. Dapatlah kita panggil dia nilai nombor tersebut dalam asas 10. Okey, bila kamu tekan kalkulator, 6 kuasa 0 tak payah tekan. 1 kuasa 1 pun tak payah tekan. Nampak? Terus kamu tekan kalkulator, kamu boleh congak dah. 2 darab 6, 12 campur 3, 15 dah boleh congak jawapan. Dalam asas 10. Asas 10 tak payah tulis asas. Kalau nombor tu tak ditulis asas, maksudnya nombor tu asas 10. Iaitu nombor yang kegunaan harian kita. Kenapa nombor kegunaan harian kita guna asas 10? Macam mana orang perlu cipta sampai 9 je? Kenapa dia perlu 9? Kenapa dia tak guna pada orang mula-mula cipta? Kenapa dia tak buat 8? Kenapa? Sebab tangan kita jari 10. Sebab tu kita kira sipir dia 10 je dulu. Nampak? Jari kamu ada 11. Kan? Lepas tu, tangan kita ni, sebelah tangan kita, tangan kanan kita boleh kira sampai 9. Kosong macam mana? Kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5 tu salah. 5 tu tak boleh pakai ke 5. 5 macam ni. 5, lepas tu ni 5. 5 campur 1 dia keluar tadi. Kamu ingat balik okey. Ni apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 campur 1? 6 ni. 7 ni. 8 ni. 9. 10 macam mana? Sini kosong, sebelah kiri keluar 1. Ting, 1 kosong. Jadi jari kita, tangan kita dua-dua ni, dia boleh kira sampai apa? 100. Nampak? Lepas tu kamu dulu dia ajar pakai jari pun salah. Bila ajar jari salah, bila kira besar pun dia tengok kaki nak cukupkan. Dia sebenarnya boleh pakai. Tangan kita ni cukup untuk pengiraan, basic pengiraan untuk darjah skor rendah. Sampai 100. Sampai 100. Sebab tu kalau tengok yang mana yang diajar dengan teknik yang sebenar, dia boleh kira campur dengan tolak sangat laju. Yang kita panggil, orang ingat mental arithmetic, sebenarnya tangan dia kat belakang tau. Tangan dia gerak. Yang pertandingan kan. Ada pertandingan dia 8 campur 5, campur 21, campur 3, campur 4. Dia dah kira tu. Pakai jari dah. Habis orang tersebut dia bagi jawapan terus. Adakah dia kira seperti kita? Dia tak kira macam kita. Kalau macam kita masuk 6 campur 3. Kamu bayangkan kamu tulis 6, bawah campur 3, dapat 9. Contoh video Ustaz tu. Okey.
Itu A. Terus B. 425 asas 8. Okey, 425 asas 8. Sama juga. Kita guna macam mana? 0, 1, 2. Lepas tu kita cerakikan akan jadi 4 darab 8 kuasa 2 campur dengan 2 darab 8 kuasa 1 campur dengan 5 darab 8 kuasa 0. Okey. Bila kita guna kalkulator yang tak payah tekan 8 kuasa 0 dan kuasa 1. Boleh congak tak? Bos congak ni. Boleh congak tak? Ni apa? Ni. 8 kuasa 2. Ha? 64. Teruk sangat kau ni Fidos. Maksudnya kau tadika tu mana? 8 kuasa 2 64 kali dengan 4. 64 kali 4. Berlipat kau kira. Ha. 64 kali 4 berapa? Mampus. Ha. Dah. 256. Apa? Yang ni. Kali 4. 256 campur 16 campur 5. Betul? Jadi jawapan akhir kita akan dapat 277. Ni. Pergi sini terus. Sini. Ni. 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 Boleh. Bracket tu tak wajib pun. Semua saya buat ni sebab apa? Bila kamu buat homework, kamu kena buat benda tu. Dalam exam tak payah. Buat exam kenapa tak payah buat jalan kerja ni semua? Kita satu, kau jangan buat belagak-belagak kat jalan kerja. Objektif. Soalan objektif belagak buat jalan kerja tu. Tapi kalau kita nak tahu jalan sebenar, kita kena buatlah supaya senang kita ingat. Jalan kerja ni akan membuatkan kita ingat benda yang kita buat. Atau kata kenapa perlu buat jalan kerja panjang? Exam tak pakai pun. Exam memang tak pakai. Masa kita berlatihan, kalau kita tak buat, kadang-kadang kita boleh lupa. Bila exam kita lupa benda tu. Kita buat je. Okey, kita skip A, B. Ni B A, B, kita terus pergi dekat E teruslah. E berapa? 364 asas 7. 364 asas 7. Okey, cuba. Kau tengok budak perempuan buat tulis. Budak lelaki set peta Jerman. Dia buat peta. Video lagi best. Sekejap atas, sekejap bawah, sekejap tepi, kiri, kanan. Oh, kali ni cantik sikit ada buat. Okey, dapat Letak atas kepala 0, 1, 2 sama dengan 3 yang ini dulu yang besar. 3 darab 7 kuasa 2 campur 6 darab 7 kuasa 1 campur 4 darab 7 kuasa 0. Okey. Yang ini 3 darab dengan 49. Berapa? 147 campur dengan 42 campur dengan 4. Jumlah semua 193. Asas 10, nak tulis asas 10 kecil pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okey, itu nombor asas 10. Okey. Saya ambil satu lagi.
Kita pergi lompat terus dekat J terus 1121. Asal berapa tu? 1121 asal 3 kan? Asal 3. Okey, cuba. Benda apa kalau kau pergi pasar Ramadan, kau tengok paling geram sekali? Oh. Ha? Beli semua. Memang kalau nak beli memang semua beli. Tapi masa nak makan tu mula mikirkan macam mana nak habiskan. Kan? Saya itu pun terkena jugalah. Kan? Beli, ingat tak cukup, beli lagi. Ingat tak cukup, melalas. Dah. Okey. Senang kan ni? Tak 0, 1, 2, 3. Cerakinkan 1 darab 3 kuasa 3 campur 1 juga darab 3 kuasa 2 campur 2 darab 3 kuasa 1 campur 1 darab 3 kuasa 0. Yang ini kita akan dapat 27 campur dengan 9 campur dengan 6 campur dengan 1. Dapat 10, 43. Boleh? Boleh Firdaus? Kalkulator Firdaus? Kalkulator? Bagus. Pakai je kalkulator. Jangan kau exam nanti kau tak check bateri kalkulator kau sudah. Masak ni. Kalau exam SPM saya menggalakkan pelajar bawa spare bateri. Ada screwdriver tu. Screwdriver kat tangannya minta agak ngawas. Bateri kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada disediakan. Dia tapi tak banyak. Dia ada spare part sikit je untuk emergency case. Tapi kalau tak boleh juga, kan, bateri tak bawa, apa tak ada, bateri tiba-tiba kalkulator kamu habis tau. Kamu boleh angkat tangan pengawas, beritahu kamu untuk pinjam kawan. Pinjam kamu punya? Boleh kalau kawan bagi? Itu kau fikirlah sendiri. Kau nak pinjam kawan punya kan? Tapi sekolah punya ada sebenarnya. Sekolah punya ada tapi tak banyak. Dia standby untuk emergency saja. Okay? Jangan harap. Elok kita pakai kita punya. Okey, kita pergi terus nombor 7. Nombor 7 start dengan soalan yang telah diubah suai. Okey, tentukan nilai P dan nilai Q. Soalan dia tentukan nilai P dan nilai Q. Okey. Kita saya tak nampak video apa? 1101 asal 2 sama dengan 1 darab 2 kuasa P campur 1 darab Q. Okey. Padam. Lepas tu 1 darab dengan Q. Lepas tu tambah bracket 2 kuasa 0. Itu saja kan? Okey. Untuk soalan macam ni, macam biasalah. Kita hanya perlu buat apa? Cerakinkan. Cerakinkan belah kiri ni 0, 1, 2, 3. Bila kita cerakin, kita akan dapat yang ini kita akan dapat 1 darab 2 kuasa 3 campur dengan 1 darab 2 kuasa 2 campur dengan 0 tak payah. Kan? Terus pergi belakang 1 darab 2 kuasa 0.
kosong. Kemudian kamu hanya buat apa? Sesuaikan je. Dia tak boleh pindah-pindah. Jangan kau buat pindah, sesuaikan. Maksudnya kamu tengok. Siapa P? P apa? 3. Jadi P sama dengan 3. Banding je, bandingkan. Okey, Q apa? Q sini. Q adalah sama dengan 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jangan ambil 2 je, salah. Kena ambil. Kalau dia kata Q macam ni, kita ambil semua tempat nilai tu. Semua nilai dia. Okey. Soalan ni biasanya ada dalam SPM kamu, dia boleh masuk kertas 2. Lepas tu kamu kena buat dalam kerja. Okey? Boleh kan? Okey. Try B tengok B. Sambil saya salin tu. Mu try terus. 3. 375 asal 8. Okey. Tengok. Boleh? Senang kan? Kita buat apa? Kita hanya buat cerakin kan. Okay, cerakinkan 0, 1, 2. Yang pertama 3 darab 8 kuasa 2 campur dengan 7 darab 8 kuasa 1 campur dengan 5 darab 8 kuasa 0. Biasanya sebelum kita bandingkan, kita cek dulu yang nombor yang dah siap. Contoh yang ini dengan ni mesti sama. Kadang dia ada trik tau, dia buat saja dia tak sama. Jadi kita kena samakan dulu nombor. Okey. Jadi kat sini kita ni dengan tu yang sama, maksudnya yang lain samalah. Jadi automatik kita ambil 2 ni adalah P, jadi P sama dengan 2. Jadi Q adalah 7. Q sama dengan 7. Okey. Kamu boleh teruskan buat dengan C tu. Terus buat C. Boleh Akmal dengan Adam boleh follow? Pelan-pelan Ya, okey, cantik. C. Tengok. 1, 3, 2, 1 asal 4. 1, 3, 2, 1 asal 4. Dibagi 1. Oh tu, P kuasa Q. Oh, terus. 1 darab P kuasa Q. Kemudian campur dengan 3 darab 4 kuasa 2. Campur dengan 2 darab 4 kuasa 1. Campur dengan 1 darab 4 kuasa 0. Ini senanglah. Okey, jadi kamu bandingkan saja. Cerakinkan terus kat sini 0, 1, 2, 3. Kalau dua-dua kat sini, kalau tak nak buat semua, tak apa, buat dia saja pun cukup lah. Itu buat kat sini je, 1 darab dengan 4 kuasa 3. Nampak? Kita dapat jawapan, tak payah habis semua, tak apa. Nampak? Tapi kalau nak cantik, habiskan lah. Kan? Ini dah dapat jawapan, ni saja pun dah cukup dah. Kita dah dapat dah, kita bulat saja terus ni. Jadi maksudnya P dia sama dengan 4 dan Q dia sama dengan 3. Jangan. Q atas kecil 3 je. P besar. Yang ni je. Jadi ambil tempat kedudukan yang betul. Boleh? Okey. Kita tengok.
Ini nombor 7. Nombor 8 senang soalan dia. Dah. Sudah. Okey. Nombor 8. Apa soalan nombor 8? Hitung hasil tambah. Betul? Hitung hasil tambah. Hasil tambah nilai. Nilai digit 8 dan nilai digit 3 dalam nombor 1823. 1823 asas. Dah ni pun mudah je kan. Jadi kita hanya pergi tengok dekat nilai digit 8 dan juga nilai digit 3 saja. Yang lain tak payah. Dia letak atas kepala dia 0, 1, 2, 3. Kita ambil yang kita garis saja. Dan jawapan kita akan jadi sama dengan 8 darab dengan 9 kuasa 2 campur dengan 3 darab 9 kuasa 0. Kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat jawapan. Boleh? Okey. Jadi jawapan kita berapa dapat ni? Enam, 5, 1. Siapa yang tak puas hati kau kira? Dapat sama? Kalau tak sama cakap lah. Saya tanya Firdaus tak percaya sangat. Tapi dia bagus. Dah? Boleh? Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya soalan apa? Susun susun nombor pada apa? Urutan menaik. Baiknya soalan Nombor 9. Susun soalan. Nombor berikut mengikut urutan menaik. Susun urutan menaik sudahlah saya tulis. Urutan menaik. Apa nombor dia? Yang pertama nombor dia bagi A tu 110, 110 asal 2, kemudian 1101 asal 2, kemudian 111 asal 2, kemudian 1110 asas 2. Betul? Kita cek tengok. Betul? Okey. Bila kita nak susun asal menaik, kita kena ingat benda pertama kita susun adalah bilangan digit dia. Bilangan digit. Jadi kita kena mula bilangan digit sikit tu dengan yang ni dengan yang ni. Sebab antara dua ni siapa dulu? Yang ni dulu. Sebab jawapan kita 110 asas 2 baru 111 asas 2. Kemudian bilangan digit seterusnya. Pak yang ni siapa dulu? Tengok depan dulu ni 110. Yang ini 111. Ini maksudnya 110 dulu. Baru 1110. Tak payahlah kita cari nilai. Boleh? Okey. Terus buat B. Baca nombor dia bila B. 23 asal 4. Asal 4.
Asal 4. Asal 4. Okey, cuba susun. Ni senang, asal 4 senang. Kamu tak buat homework ni? Soalan. Oh, dia hantar lah homework ni. Kau dah belajar sampai nombor 7. 7. Sekarang kita buat nombor? Pergi saya ni. Patut saya ajar sampai 6 tadi. Macam Hanan dah habis, dia dah hantar semua ni. Kan? Rajin betul lah. Semua latihan cikgu suruh buat. Pilih-pilih lah. Alhamdulillah, nasib baik kau dapat cikgu tu. Besok pergi sekolah, jumpa dia cakap terima kasih. Kau bayangkan cikgu tu jenis tak memilih. Tak memilih dan tak ajar. Pergi best. Dia masuk kelas, okey, cuba tengok latihan ni. Soalan 2.1, okey, A kan. Saya nak kamu baca, fahamkan dan buat homework 1 sampai 10. Okey, itu dia hilang. Sebab apa? Dia banyak benda nak kena buat. Kan? Oh, ya. Tapi kalau kelas budak, kelas yang paling pandai boleh. Boleh tak? Cikgu fizik macam tu. Dia masuk. Dia ajar juga. Tapi bayangkan kita dah ajar tambah. Tapi dia buat darab. Apa pula tak boleh? Kamu belajar tambah, saya ajar kamu tambah. Betul kamu kena buat darab. Darab tu asal je tambah. Okey. Faham. Okey. Jam juga lah. Tapi bolehlah, budak-budak pandai, dia cepat baca buku, boleh faham. Okey. Quran, tak ada cikgu, boleh belajar? Lagi baca pun tahu dia. Dia kena ada guru. Ada guru. Kalau tidak, nanti kita baca syok sendiri, salah terlanggar. Betul tak? Sebab apa? Tak ada guru tengok. Sebab tu pentingnya guru. Sebab tu guru tu walaupun dia tak ajar ke, walaupun dia masuk ajar, tapi dia sepatutnya dia kena ada dalam kelas. Kalau contoh saya lah, saya bagi okey. Sila buat latihan ni, tapi saya kena pusing tengok lah. Buat tak buat. Kan? Kalau tak tahu, tanyalah. Betul tak? Itu kegunaan guru. Macam kita belajar mengaji, betul tak? Bayangkan kamu belajar mengaji, ustaz kata okey, baca. Dia belah. Kamu langgar ya. Laju sebab boleh balik cepat. Okey, yang mana? Kita mula dengan digit yang paling kecil, ada 3 orang sini kan. Siapa dulu? Mestilah 1, 2, kemudian 1, 3, 4. Ini senang sangat. Apa benda kau? 1, 3, 4. Lepas tu 2, 3, 1. Lepas tu baru 1, 1, 2, 3, asal 4. Ini senang lah. Susunan menaik mudah sangat. Okey. Jadi mungkin saya boleh teruskan ke bahagian yang seterusnya lah. Teruskan kita sikit. Hitung beza semua tak payahlah. Mudah. Tengok, saya mana ajar buat latihan je. Okey, kita tengok pertukaran asas. Pertukaran asas. Okey. Pertukaran asas kan? Pertukaran asas. Katakan paling basic sekali adalah asas 10 ke asas lain. Asas 10 ke asas lain. Kalau asas 10 nak pergi ke asas lain, tak kisahlah asas benda pun. Nampak? Kaedah dia kita panggil biasanya teknik biasa secara tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tapi menggunakan kalkulator mamak. Kita panggil dia pembahagian
Pembahagian bukan pembahagian pula, silap. Betul lah. Pembahagian panjang. Ingat ya, bahagian panjang. Maksudnya, katakan 10 nak pergi ke 3, contoh. 10 nak pergi ke 3. Maksudnya kita buat apa? Kita kena bahagikan dengan 3. Kita bahagi dengan 3. Ini contohlah. Kan? Kalau dengan asas 2, bahagi 2. Kalau asas 4, bahagi 4. Tukarlah asas pula, semua kena bahagi. Sebab apa? 10 besar nak pergi ke kecil adalah bahagi. Okey? Macam mana nak buat bahagi panjang? Saya tunjuk. Kamu standby kalkulator kamu dekat walaupun kalkulator kamu saintifik, letakkan kat tempat kalkulator mamak je. Okey? Jadi maksudnya kita ambil nombor 1. Contoh 2.1b 2.1b nombor 1 tukarkan okey 494 asas 10 nak kepada asas 2 kepada A asas 2 ni boleh pakai kalkulator, tapi hari ni kita belajar manual dulu. Cara dia kita hanya perlu ambil 494, kita bahagi 2 je. Ambil kalkulator kamu terus bahagi 2. Bahagi 2 dapat apa? 247. Lepas tu kamu terus tekan bahagi 2 terus. Terus tekan bahagi 2 terus. Point saya tak nak. Ambil nombor depan je saja. Berapa? Jangan bundar jangan bundar. Ambil nombor depan berapa? 1 2 3 bahagi 2 terus. 61 bahagi 2 terus. Tekan je bahagi 2 terus. 30 okey, bahagi 2 terus. 15 bahagi 2 terus. 7 betul. Bahagi 2 selagi boleh. 3 bahagi 2. 1 tak boleh lah. Apabila dia kurang pada nombor tu kita stop. Nampak? Kamu hanya perlu tekan bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2. Tapi point jangan okey? Ada? Boleh faham ni? Tak boleh Jangan, tak boleh. Itu jawapan dia. Kau padam ambil lah. Kan? Kau pandai kau padam-padam lah. Baik kau padam semua apa 61 ni. Okey, bila-bila. Lepas kita bahagi, sekarang kita darab. Kita darab. Tengok, darab tu kan? Yang pertama, saya akan darab balik 1 darab dengan 2. Letak sini. Tengok kaedah dia. 3 darab 2 letak sini. Berapa? 6. Macam tu. Kan ni bukan negatif, tolak tak? Tolak dengan negatif pun tak tahu. Mana ada sama? Kalau negatif tak ada nombor kat depan. Kalau ada nombor depan kita panggil apa? Tolak. Ni apa? Ni. Tolak. Bodoh betul lah adik. Adik ni apa? Apa nama abang kau? Sapuan. Kan? Ni apa? Dah makin pandai. Betul lah. 2 saat je belajar. Okey, 7 darab 2 14. 15 darab 2 30. 30 darab 2 60. 61 darab 2 122. 123 darab 2 246. 247 darab 2 macam mana betul? Okey, sama dengan pula. Sekarang kita ambil jawapan dia. Jawapan dia maksudnya, kalau yang mula-mula ni ada tak tolak siapa-siapa? Tak ada kan? Kalau tak ada maksudnya kita tolak dengan kosong. Jawapan kita adalah 1. Yang ini apa? 1. Yang ini 1. Yang ini 1. Yang ini kosong. Yang ini 1.
Yang ini 1. Yang ini 1. Yang ini kosong. Jawapan kamu, kita ambil nombor dia daripada bawah naik ke atas. Tulis jawapan dia. Dapat apa? Sama dengan ada 4 kan? 1, 1, 1, 1, kosong. 1, 1, 1, kosong asas 2. Itu cara dia. Nampak? Jadi maksudnya apa? Kita bahagi dulu. Lepas bahagi, kita darab balik. Lepas tu kita tu. Boleh, betul? Oh, boleh lah. Exam kau sangkut siap. Okay, B. B asas? Asas? 4. Jom. Ambil kalkulator. Ready? Maksudnya kalau asas 4, kena buat apa? Bahagi 4. Nombor 494. Bahagi 4. Try. Bahagi 4. 1, 2, 3. Terus. Bahagi 4 lagi. Dah hilang pula. 30 bahagi 4 lagi. 7 bahagi 4 lagi. 1 stop. Boleh faham kaedah dia? Okey, jom naik balik. 1 darab 4. 4. 7 darab 4. 28. 30 darab 4. 120. 123 darab 4. 492. Apa jawapan kita? Yang bawah sekali kita tolak dengan kosong. Ni dapat 3. Ni dapat 2. Ini dapat 3. Ini dapat 2. Jawapan pada bawah naik ke atas. Apa jawapan akhir kita? 1, 3, 2. 3, 2 asas 4. Okey, cuba kamu buat asas 5. Asas 5. Asas 5 sebab tu saya tinggal kau buat. CP 5 senang. Betul? Asas 5. Ingat jalan kerja dia? Dia panjang sikit lah jalan kerja. Tapi sekarang pakai kalkulator senang lah. Tapi takkan CP2 tak tahu. Betul? Tak sono betul. CP2 tahu. Tapi bila time bahagi tak pakai kalkulator, gagap juga. Asas 5 C. 494 bahagi 5. Cuba. Habiskan semua. Terus. Cuba. Dia lain sikit dalam buku teks kaedah saya ni lain sikit. Saya ada ubah sesuai sikit lah. 3 6. 12. 19 bagi 5 dapat 3 point apa? Point tak ambil. Tak boleh. Bila nombor tu kecil pada asas, dia tak boleh bagi dah. Dia stop. Dia kita stop bahagi, maksudnya selagi boleh bahagi. Bila nombor tu kecil pada asas, kita tak boleh bahagi dah. So, kalau kita bahagi, dia akan bagi kosong. Tak payah. Hui, hujan lebat ah. Alhamdulillah. Mesti sejuk terawih hari ni. Lalu tu dah. Boleh Noin?
Siap, Anan. Dah. SP5 kamu hafal sampai apa? Saya hafal teknik macam tu. Saya hafal teknik. Oh, Dia kata nak yang penting. apa teknik je lah. Firdaus, SP5 apa sampai apa? Oh, Sampai 6 lah. Bila lagi lah. Belas je. 12 tak hafal lah. 12. Tak hafal. Okey. 5 darab 100. Macam mana kau tahu? Tadi cakap tak apa. Susah kan hafal sikit kan? Saya dulu membenci gila hafal sikit. Kan? Lepas tu saya bila saya tak pernah hafal sikit. Dengan skor rendah pun. Setiap kali saya exam, bila saya nampak benda tu kena buat sikit tu, saya akan tulis sikit dekat situ. Kan sebab saya tahu. Kali pertama kita jumpa soalan tu, contoh CP3, sekali tu je kita buat. Lepas tu, jumpa lagi sekali, janganlah bodoh sekali buat lagi sekali kan. Kita pergi cari balik soalan tu CP3 kita dah buat. Zaman dulu lah. Zaman sekarang korang pakai kalkulator je lah kan. Tekan je lah. Macam mana nak tekan, macam mana tekan kalkulator 3 darab 8? Cuba tunjuk. 3 darab 8. Mudah kan? Okey. Bagi 5. 494 bagi 5. 98. Bagi 5. 19. Bagi 5. 3. 3 boleh tak bagi 5? Tak boleh lah. Bila tak boleh, kita dah boleh naik balik. Ni naik. Sini 15. Sini naik 95. Sini naik 490. Tolak kosong. 3. 4. Ni apa? 3. 4. Jawapan kita adalah 3, 4. 3, 4 asas 5. Boleh faham? Okey, last kali. Asas 9. Skip asas 8. Asas 8 skip. Terus pergi asas 9. Cuba asas 9. Asas 9 maksudnya F lah. F. F ke E? E. Asas 9. Asas 9, 494 bahagi dengan 9. Bahagi jangan ambil point, ambil nombor dia saja. Cuba. Kita semua makin pandai alhamdulillah. Dia makin besar asas tu, makin sikit nombor dia. Kan? Sebab tu kalau asas 2 paling dibenci. Sebab tu asas 2 elok pakai kalkulator je lah. Kau boleh potong. Kau potong. Kau potong sampai macam tu. Sekian kena potong dengan kau macam tu ke. Corner last kan. Mula-mula kau koyu dia cepat tiang. Jalan dulu ya Pian. Corner last potong. Dah. Nah. Right, boleh lain? Okey. Bagi 9 dapat 15. 54. 54 bagi 9 6. Jadi kita akan dapat terus. Biasanya kalau kamu dah tahu ni tolak kosong, tak payah tulis, tak apa. Terus ambil lah nombor dia adalah nombor 6. Yang ni 6 darab 9 54. 54 darab 9 480.
6. Bila kita tolak, kita akan dapat sini dapat ambil 6 terus. Sini kosong, yang ini 8. Jawapan kita pada bawah naik ke atas 608 asas 9. Nilai dia sama dengan 494 asas 10. Boleh faham tukar asas? Jadi kalau 10 pergi ke asas kecil, cara dia kita bahagi dulu. Lepas bahagi, darab. Lepas darab, tolak. Bahagi, darab, tolak. Okey, pertukaran asas pada 10 ke nombor lain. Okey. Nombor 2, tukarkan. Oh, nombor 2 ni ganas soalan dia. Okey. Okey, soalan nombor 2, dia beritahu tukarkan setiap nombor berikut kepada nombor dalam asas yang diberikan dalam kurungan. Saya tak payah tulis soalan dia panjang sangat. Apa soalan A dia? Dia bagi nombor dia 43, betul? 43 asas 8 tukar kepada asas 3. Okey, tu mungkin ingat ni cara kita buat. Nak tulis dia cantik-cantik, kita buat macam ni dulu. 43 asas 8 sama dengan tak tahu asas 3. Okey. Jadi sebelum 8 nak pergi 3, dia tak boleh pergi direct. Dia kena pergi dulu 8, pergi dulu kepada asas 10. 10 baru boleh pergi kepada asas 3. Jalan kerja ni. Pak. Jadi macam mana 8 nak pergi 10? 8 nak pergi 10, kita kena cerakinkan. Jadi kita akan naik atas kepala ni, iaitu 0, 1 dulu. Kita akan dapat kat sini adalah 4 darab 8 kuasa 1 campur dengan 3 darab 8 kuasa 0. Dapat berapa dalam asas 10? Tekan kalkulator. Apa dapat? 35. Betul. Dapat 35. Ya, 35 nak pergi ke asas 3, kita bahagi. Baru kita buat bawah tu 35 bahagi 3. Dapat apa? 11 bahagi 3. Dapat 3. 3 boleh bahagi 3 lagi dia? Boleh, dapat 1. Dia sampai kecil baru stop. Okey. Sekarang kita kira dia punya baki dia. Ni naik atas 1 darab 3. Tolak 3. 3 darab 3. Tolak 9. 11 darab 3. Tolak 33. Jawapan kita yang ini ambil terus 1. Yang ini akan dapat 0. Ini akan dapat 11 tolak 9 maksudnya 2. 35 tolak 33 pun 2. Jadi jawapan kita bawah naik ke atas sama dengan 1022 asas 3. Itu jawapan. Nampak flow dia, kena ingat cara dia. Okey, cuba try B. Apa soalan dia Fidas? B? 112. Asas 3 tukar kepada asas 5. Okey, cuba. Kita buat apa dulu? Pergi dulu ke asas 10.
Kan. Songak tu. Mak kan? Nanti kalau kat sekolah kau belajar lain sikit, jangan gaduh dengan cikgu tu, kau follow je. Kan, nanti kau pergi bergaduh pula, kau tekan cikgu tu share je lain, jangan. Kod-kod je. Kan, biar ada banyak ilmu bagus. Tapi bila tiba-tiba cikgu tu suruh pergi kat depan buat, kau buat macam ni. Sedih kan? Tadi aku ajar lain kan? Nanti dia kata, macam mana kamu dapat ni? Saya ubah style sikit, mengikut inovasi saya. Tak apa, biar kau dapat nama. Jangan bagi tahu cikgu tu share ajar. Dengan teknik ni? Oh. Boleh ada dua sama ada kita nak ambil kuliahan ataupun tak nak. Dalam kuliahan pun ada. Itu macam 35 kan. 35 bahagi 3. Jadi dapat kita dapat 11.6. Harap balik. Ini teknik saya, dia bukan laju speed, laju kalkulator. Siapa tekan kalkulator laju, dia laju lah. Jadi kamu kena cekap kalkulator lah. Kalau tak boleh bawa kalkulator, jam lah. Jadi kalkulator akan digunakan sentiasa. Dah bergaduh, dua orang tu bergaduh. Okey, jadi kita akan tukar dulu, cerakinkan kepada asas 10. 0, 1, 2, 1 darab dengan 3 kuasa 2 campur dengan 1 darab 3 kuasa 1 campur dengan 2 darab 3 kuasa 0. Sini kamu akan dapat 9, 3, 12, 14. Okey, 14 terus kita bahagi 5 ke? 14 bahagi 5 kita akan dapat 2. Dah habislah cerita dia. Kan? Jadi kat sini kita akan dapat jawapan ni tolak 10 dapat 24. Bawah naik atas, jawapan kita 24. Okey. Kita terus satu lagi apa? Kita lompat sikit, lompat. Kita lompat dekat F lah, F terus. F terus F adalah apa? 3, 2, 1 asas asas 9 tukar kepada asas 4. Okey, cuba. Mana kelas nombor 1? Komputer. Oh, dia ada game. Dia ada macam-macam. Untuk yang saya ni, dia ada Okay, kelas kau yang budak berupak budak pandai komputer lah.
Kalau daripada awal tak belajar susah sikit lah. Okay, boleh belagak sikit lah. Sejarah komputer tu. Semua belajar balik kan? Ada belajar sejarah komputer? Ada. Coding lah. Oh, boleh main Roblox lah apa ni? Enam belas. Oh. Dia coding okey lagi, algoritma yang susah. Algoritma belajar? Dah belajar lagi kan? Belum? Algoritma. Oh kan? Ha? Ada error. Apa pula? Otak kita lagi dahsyat pada komputer tau. Cek. Okey dah. 321,012. Jadi kita akan dapat nilai dia akan dapat 3 darab 9 kuasa 2 campur dengan 2 darab 9 kuasa 1 campur dengan 1 darab 9 kuasa 0 dapat 262. Jadi kita 262 kena bahagi dengan 262 bahagi dengan 9. Bahagi 9 pula. Bahagi dengan 4. Dia nak 4. Jadi bagi 4 dapat apa ni? 65. Bagi 4 dapat 16. Bagi 4 dapat 4. Bagi 4 dapat 1. Jadi kita akan ni tak ada baki lah ni. Tolak 4 kan. Ni tolak 16. Yang ini tolak 64. Yang ini 260. Jawapan kita akan dapat 10012. Betul? Kita tulis balik sini. Jawapan mesti pada bawah naik ke atas. Jawapan mana? 10012 asas 4. Okey. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Sampai mana ni? Nombor 2 lah kan. Itu pun selalu lompat kata jenuh buat ni. Jadi kamu boleh buat lah. Nanti kalau cikgu kamu suruh homework, kamu dah boleh siapkan homework kamu. Dengan cepat. Bila cikgu kata je, okey, homework hari ni kita akan buat 2.1B nombor 1, 2, siap. Katakan siap. Entah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah esok. Bukan esok, hari Jumaat. Jumaat ni kita jumpa, lepas tu kita berhari raya lah. InsyaAllah. Kan, jangan sedih, jangan risau. InsyaAllah doa-doa lah. Semoga tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Okay. Hari raya sebenarnya adalah hari kegembiraan dan juga hari kesedihan sebenarnya. Kan? Dia sama juga macam hari Maulidul Rasul, iaitu 12 Rabiul Awal. Sebenarnya 2 hari itu juga adalah hari kesedihan dan itu dah hari kegembiraan. Kenapa hari kegembiraan? Sebab Rasulullah kita sambut semua lahir kan. Kenapa kesedihan? Ya, Rasulullah wafat pada tarikh yang sama. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih cikgu. Sama baik.